Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam rancangan Audosia Berilmu Berbakti. Hari ini istimewa untuk pertama kalinya. Dah nampaklah tetamu di sebelah saya tu. Tapi sebelum tu saya nak memperkenalkan dulu tentang rancangan ni. Rancangan ni dah jadi sekarang ni Berilmu Berbakti, berkolaborasi dengan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Ini fakulti pertama yang memberikan komitmen kepada kita untuk berkolaborasi. InsyaAllah secara mingguan ataupun dua kali sebulan tu insyaAllah lah ada komitmen daripada fakulti. Itu tentang siaran. Yang di sebelah saya ini rasanya ramai orang kenal. Saya nak memperkenalkan jugalah. Dia adalah sekarang ni adalah Timbalan Dekan Akademik dan Pelajar, Prof. Madya Dr. Adi Yasran Abdul Aziz. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Terima kasih sudi jemput saya ke sinilah. Alhamdulillah sihat walafiat. Dr. Adi Yasran ni Timbalan Dekan, tapi yang lebih terkenalnya di seluruh UPM dan saya rasa seluruh tanah air ni, dia lebih mengenali dia sebagai satu sosok yang relevan, dirujuk dan juga individu yang sangat berpengaruh dalam dunia Jawi. Begitu Doktor. Bolehlah sikit-sikit. Hari ini insyaAllah untuk episod pertama rancangan Berilmu Berbakti kolaborasi dengan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, topik yang diberikan memang kenalah dengan doktor. Topik yang telah saya telah hantar sebelum ini kepada doktor. Kita akan bincangkan tentang Jawi, ataupun panjang tajuk adalah Jawi dua bertindih aksara dari sebuah tamadun. Itu dia punya panjang ceritanya. Saya rasa kita dengan saya dengan doktor ni kita pernah sembang Jawi dalam setahun dekat 2 tahun doktor. Ya. Di bilik doktor betul tu kan? Bilik saya buat TikTok kot masa tu. Ada buat betul tu. Tapi untuk pengetahuan doktor lah, bermula daripada situ lah. Bermula daripada yang masa kita bersembang-sembang tu. Itulah yang menjadi ilham kepada yang kita sekarang ni lah. Waktu tu terfikir macam alangkah baiknya kalau kita ada rancangan yang macam ni lah, yang sekarang ni anak-anak muda panggil podcast ataupun dalam bahasa Melayu tingginya Audosia. Audosia. Okey. So doktor ada sumbangan besar lah kepada perkembangan Audosia ni secara tidak langsung sebenarnya. InsyaAllah. Baik. Saya nervous orang doktor. Baik doktor. Saya rasa kita tak payah nak bincang panjang, sebab yang lebih penting itu adalah perkongsian yang akan doktor sampaikan. Jawi ni jarang-jarang dah diperkatakan. Saya pun masa memula kenal dengan doktor tu, saya macam ada seorang pakar rujuk Jawi di sini. So nampak macam kita ada kelebihan lah dekat situ. Selain daripada kita, ada tempat lain doktor yang bidang pengajian ni? Okey, terima kasih Kamarul. Kamarul. Boleh panggil Kamarul doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita di UPM ni alhamdulillah kita ada kursus sistem tulisan Jawi yang kita wajibkan kepada semua pelajar yang mengambil program Bachelor Sastra Bahasa dan Linguistik Melayu. Tak kira dia Melayu ke, Cina ke, India ke, kita memang wajibkanlah kursus itu kerana sebahagian daripada mereka ni adalah bakal guru. Bakal guru. Jadi nak tak nak mereka perlu ada, selain daripada menguasai tulisan Rumi, mereka juga perlu menguasai tulisan Jawi. Tetapi kita bukan satu-satunya universiti ataupun pusat pengajian tinggi yang menawarkan kursus. Malah di UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris juga telah lama menawarkan. Dia dulu daripada kita ke? Dari segi sejarahnya saya tak berapa pastilah, sebab kita pun awal juga, sebab Fakulti Bahasa Moden ni diwujudkan pada tahun 1995. Dan saya difahamkan seawal penubuhan fakulti ini sudah ada sistem tulisan Jawi itu. Jawi itu dah di kajian tu dah ada. Dah ada. Cuma UPSI ni mungkin dari sejarah dia, sebab dia lebih kepada universiti pendidikan. Jadi salah satu elemen pendidikan yang diajar bersama pendidikan Islam ataupun bahasa Melayu pada waktu dahulu
Salah satunya ialah tulisan Jawi lah. Jadi sebab itu mereka menekankan pembelajaran Jawi ini. Bahkan di sana mereka ada minor pengajian Jawi lah yang berkaitan dengan Jawi. Kursus minor. Kita kat sini berapa subjek tu Jawi tu? Kita kat sini satu subjek je. Satu subjek je? Satu subjek je. Kita maknanya sekarang ni kita ialah selain kita memperkenalkan, kita juga sebab walaupun satu subjek, kita ada sasaran untuk pembelajaran sepanjang hayat lah. Sebab nanti saya akan terangkan bagaimana Jawi ini kita boleh buat dia sebagai suatu pembelajaran sepanjang hayat. Maknanya orang kata sekarang maklumat di hujung jari. Cuma lebih kita sekarang ni nak bagi kesedaran lah kepada para pelajar kita pentingnya tulisan Jawi dan mengajar mereka memahami asas-asas Jawi supaya bila mereka keluar nanti mereka boleh cari ilmu itu di hujung jari-jari mereka. Okey, selain daripada UPSI kita ada tentunya kita ada IPG lah. Ya. IPG Institut Pendidikan Guru, dia lebih kepada guru lah sebenarnya sebab nak mengajar. Di sekolah kalau kita tengok kalau di IPG dia ada belajar Jawi bersama pendidikan Islam pun ada, bersama bahasa Melayu pun ada. Jadi kita tengok hari ini memang pengajaran dan pembelajaran Jawi ini sangat berkembang lah di negara kita. Dan alhamdulillah di peringkat sekolah pun kita masih ajar dan masih diuji di peringkat sekolah rendah dan dikembangkan lagi kepada sekolah jenis kebahasaan baru-baru ini. Jadi alhamdulillah kalau kita tengok perkembangan yang positif lah terhadap tulisan Jawi itu sendiri. Tu mukadimah dia tu. Ya, mukadimah ya. Tapi yang tu mukadimah tu kita ada lagi satu mukadimah di depan ni. Yang saya nak tanya Dr. ni, kita terus pada mukadimah yang lebih depan tu. Mungkin Dr. bercerita sikit tentang permulaan tentang tulisan Jawi, sejarahnya di Malaysia. Seawal bila tulisan ni dah ada? Kena dengan tajuk kita ni tu dari sebuah tamadun tu. Okey. Sila tu. Okey, jadi kalau kita tengok hari ini tulisan Jawi ini mesti ada sejarah dia kan. Daripada mana tulisan Jawi ini bermula? Bukti terawal yang kita jumpa ialah pada batu bersurat Terengganu. Tulisan Jawi. Kuala Berang ke? Di Kuala Berang. Betul tadi Kuala Berang. Jadi seluruh kepulauan Melayu ni kita dapati bukti terawal dia terdapat kalau kita kira dalam negara kita lah. Walaupun kalau kita tengok waktu dia ditemui dulu, dia bukanlah ada negara Malaysia ataupun suku tanah Melayu, tak ada lagi. Sebab dia wujud kerajaan-kerajaan kecil di samping kerajaan besar. Seperti kalau kita tengok pada tarikh batu bersurat Terengganu 1303 ni, pada waktu itu perluasan kerajaan Majapahit. Majapahit yang berpusat di Jawa. 1303, 200 tahun sebelum jatuhnya Melaka. Ke 1511 jatuh. Itu kita kena serah kepada pakar sejarah lah. Baik. Baik. Bukan, sebab dia ada isu. Kan nanti saya cakap kan, awak ni orang bahasa cakap asal sejarah pula. Aduh. Dia pergi begitu. Terus. Jadi yang Melaka tu kita bagi orang lain cakap. Baik. Okey. Jadi yang 1303 itu kita tengok pada waktu itu batu bersurat itu mengandungi undang-undang Islam dan juga undang-undang adat. Kandungannya undang-undang. Kandungan undang-undang. Jadi dia merupakan satu sistem penyampaian kerajaan kepada rakyat jelata melalui batu tu. Undang-undang kalau buat ni kena hukum ini. Dia ada undang-undang adat dekat situ. Undang-undang Islam dan juga undang-undang adat. Jadi kalau kita tengok kat sini, dia merupakan medium rasmi lah antara kerajaan kepada rakyat. Dan disebut dalam dalam batu bersurat Terengganu itu bahawa raja yang memerintah ialah Raja Mandalika. Raja Mandalika ni, Mandalika tu raja kawasan lah. Dia semacam gubernur ataupun menteri besar. Dan kalau kita kaitkan dengan sejarah Majapahit Jawa,
dia Terengganu ni seolah-olah di bawah naungan Majapahit pada waktu itu. Pada 1303. 1303 tu lah. Walaupun kita katakan dia sebagai naungan, macam bila kata Terengganu di bawah naungan Siam. Kan? Tetapi apabila berlaku perjanjian Bangkok 1909, kerajaan Terengganu tidak mengiktiraf perjanjian Bangkok. Sebab kami bukan di bawah takluk negara Siam. Ya. Kan? Begitu juga naungan, kita lebih melihat itu sebagai, walaupun kita kata dia naungan, tetapi dia merupakan sebuah wilayah autonomi. Maksudnya betul tu, Majapahit tu jauh dia melintah ke? Dia sebuah empayar yang besar lah. Mana dia dah melintah Melaka tu. Nak Melaka lagi. Kita cuba. Gagal. Teruskan. Melaka lah. Maknanya termasuk Melaka dan sebagainya lah. Sebab ada ahli sejarah yang mendakwa Melaka ni bermula abad ke-13 lagi. Kan. Jadi itu kita, sebab tu saya kata kena segah kepada. Ya, kita segah pada sejarah, insyaAllah. Tapi nak katakan termasuklah Terengganu sebab disebut dalam buku Nagara Kartagama. Yang ditulis pada abad yang sama lah dengan Batu Pusat Terengganu. Tak silap saya 1365 macam tu. Jadi dia, oleh kerana dia hampir sezaman, kita boleh merujuk. Nak kata percaya, mungkin ada setengah orang tak percaya, wallahualam lah. Kita boleh merujuk dan mengaitkan dengan kerajaan yang ada di negeri Terengganu. Cuma yang penting di situ, pada tahun 1303 tu dah jadi tulisan rasmi. Tulisan rasmi. Jadi oleh kerana dia telah menjadi tulisan rasmi, kita percaya penggunaan tulisan Jawi ini jauh lebih awal daripada itu. Cuma yang terbuktinya ada kat situ. Dan kita ni di negara kita dengan cuacanya macam ni, banjirnya dan sebagainya, batu Surat Terengganu itu sendiri dia sebenarnya dia pecah dua. Dia macam patah macam tu. Dapat jumpa dua-dua belah ke? Adalah jumpa. Sekarang itu yang menjadi masalah besar. Sebenarnya batu tu sebenarnya dia tinggi lagi ke atas. Dia lagi pangkal dia. Tak jumpa cari sekarang ni. Tak jumpa dah, macam-macam ikhtiar tak jumpa. Sebab itu kalau kita tengok batu Surat Terengganu tu, dia ada huruf-huruf yang di atas kali tu dia hilang. Putus. Dia punya ayat-ayat dia pun ada kat bahagian atas tu dia putus. Jadi tapi kalau kita tengok teknologi yang ada pada waktu itu, cara pemilihan batunya, cara pahatnya, kan, merupakan suatu teknologi yang sudah maju ke depan. Bagaimana dia boleh pilih batu yang boleh tahan dengan banjir, dengan hujan, dengan panas, hakisan, dah lebih 700 tahun masih lagi utuh, masih lagi kita boleh lihat sampai sekarang. Berbanding dengan mungkin ada batu-batu lain yang pecah, yang sepi, yang dah mengalami proses lulu hawa, kan, hakisan dan sebagainya, kan. Jadi kalau kita tengok kat situ, batu Surat Terengganu itu bukti terawal, dan kita percaya penggunaan tulisan Jawi ini lebih awal daripada itulah. Dan selepas itu kita dapati perkembangannya. Selepas itu bukti yang dia ada satu jurang masa sikit lah. Selepas itu yang bertulis di kertas. Yang kertas itu batu. Yang paling awal kita temui setakat ini ialah bertarikh 1521. Manuskrip apa tu ni? Dia manuskrip berupa surat. 1521. Surat itu merupakan surat Sultan Abu Hayat Ternate. Ternate ni di Ambon. Satu kerajaan di Ambon di Indonesia. Pada masa sekarang ni lah. Surat itu adalah merupakan surat rasmi kepada kerajaan Raja Portugal. Berkenaan dengan hubungan perdagangan. Dengan Portugal pada waktu itu. Jadi kalau kita tengok, sebab Portugis dah masuk Melaka pada waktu itu 1511. Ikut ahli sejarah lah ni. Yang itu mereka sepakat. Sepakat. Sepakat saya boleh bagi tahu. Tak ada khilaf ya. Tak ada khilaf. 1511. Saya tak terkawal lah hari ni. Tak terkawal. Baik, saya cuba kawal. Sudah. Sebab bila sebut sejarah jadi panjang cerita. Nak stop tu susah sikit. Tapi kita nak tunjukkan bahawa surat menyurat dengan kerajaan Inggeris, kerajaan Portugis pun kita tulis dalam Jawi berbahasa Melayu.
Jadi maknanya dia bukan digunakan dalam lingkungan tempatan sahaja. Bukan lokaliti lah. Bukan lokaliti. Maknanya hubungan antarabangsa pun mereka menggunakan tulisan Jawi. Malah didapati jawapan balas pun mereka tulis sebahagian daripada surat-surat itu dalam tulisan Jawi juga, kerana mereka ada penulis-penulis mereka. Dia balas juga Jawi. Balas juga dalam tulisan Jawi. Kemas. Jadi sebab itulah kita dapati sejarah awal tulisan Jawi ini kita dapati merupakan satu sejarah yang sangat gemilang. Panjang sejarah dia. Panjang sejarah dia. Dan sebenarnya tulisan Jawi sebagai tulisan rasmi ni, dia sebenarnya berkekalan sehingga sekarang. Sehingga sekarang. Sebab itu kalau kita tengok dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 tu, palang 67 tu, disebutkan bahawa tulisan bagi bahasa kebangsaan ialah tulisan Rumi dengan syarat ini tidak menghalang penggunaan tulisan Melayu atau lebih dikenali sebagai tulisan Jawi bagi bahasa kebangsaan. Ada jaminan dekat situ lah. Ada jaminan. Maknanya sebab tu sampai sekarang kalau kita tengok di UPM sendiri pun kita punya surat rasmi, kita punya kepala surat itu digalakkan menggunakan tulisan Jawi, dan kita tengok banyak PTJ di UPM sendiri menggunakan tulisan Jawi pada kepala surat. Termasuklah Fakulti Bahasa, termasuklah mungkin PSPK sendiri. Kan? Jadi sebab apa? Sebab dia dijamin oleh akta. Tak ada siapa yang boleh bantah. Ada percubaan-percubaan untuk bantah bawa ke mahkamah, tetapi tidak ada sesuatu pun yang menang. Setakat ini alhamdulillah. Sebab dia dah tertulis kat situ. Tertulis kat situ. Sebab itulah dia merupakan satu sejarah dan juga dia merupakan sesuatu yang bersifat contemporary sebenarnya. Okey. Doktor, dari segi huruf dan ansara tu, ada beza Jawi dengan bahasa Arab Betul? Soalan saya macam ni, mendekat batu bersurat tu, dia dah ada perbezaan tu ke masih sistem tu dah establish dan kukuh waktu tu ke macam mana tu? Okey. Jadi kalau kita tengok pada batu bersurat tu sendiri, sebenarnya kenapa kita katakan itu bukti terawal. Sedangkan banyak lagi batu-batu bersurat yang nampak macam ada tulisan Jawi. Di Batu Nesan misalnya ada yang abad ke-12. Ada lagi awal? Ada lagi awal. Tapi bila kita semak, itu tulisan Arab. Bukan tulisan Jawi. Jadi sebab itu macam nak beza tu? Macam mana nak beza? Sebab itu kita nak kena lihat kepada huruf-huruf tambahan Jawi. Dekat bukti bertulis yang kita jumpa tu, ada tak huruf Jawi? Kalau ada, itu bukti terawal. Jadi yang kita setakat yang kita jumpa bukti terawal ya pada batu bersurat Terengganu, kerana apa? Kerana ada huruf nya. Sahih lah tu bahasa Melayu kan? Nya, sahih bahasa. Sebab Arab tidak ada nya. Arab tidak ada nya. Yang adanya ialah bahasa Melayu sahaja. Jadi misalnya disebut dandanya. Dandanya dia denda lah, hukum hakam berkaitan hukum takzir misalnya kan. Dia ada hukuman denda misalnya kan. Jadi denda itu disebut dandanya ialah sekian. Jadi nya itu sudah ada. Jadi itulah bukti. Dan selain daripada hurufnya, kita ada huruf ga, kita ada huruf pa, kita ada huruf nga, dan kita ada huruf ca. Ada 5 huruf tambahan pada zaman Jawi klasik lah, pada zaman Jawi seperti kita kata pada peringkat awal lah. Apa beza klasik tu? Zaman klasik tu dengan zaman sekarang ada beza tu? Kita tambah lagi ke macam mana? Tanya habis ni. Para penonton dan pendengar sekalian. Ya, buat hati. Jadi soalan bertimpa-timpa nampaknya. Jadi beza Jawi klasik dengan Jawi moden ni secara saya dah buat kajian lah. Jangan sakit jangan sakit. Tak apa. Jadi kita nak jawab secara ilmiah. Sila. Ilmiah. Santai tapi sampai. InsyaAllah. Kita nak jawab secara ilmiah lah. Maknanya tulisan Jawi klasik ni sebenarnya bukti terawal kita kata batu bersurat Terengganu lah. Dia bermula 1303 sehinggalah pada tahun 1928.
1928. Oh, ya. 1928 apabila Za'bah memperkenalkan ejaan Jawi moden. Oh, sebab tu klasik lah. Okey. Dia titik perbezaannya pada tahun itu, tetapi ada juga tulisan-tulisan kemudian yang selepas Za'bah masih guna Jawi klasik. Dia tak ikut Za'bah. Tapi itu kita kata 1928 itu titik permulaan kepada Jawi moden. Titik permulaan. Tapi masih ada lagi orang yang guna Jawi klasik. Kan? Sampai sekarang pun masih lagi ada orang nak guna Jawi klasik. Apa punca Za'bah buat Jawi moden tu? Adakah dia rasa Jawi tu dah tak kalis masa depan ke macam mana? Okey. Jadi kalau ikut Za'bah ni seorang cendekiawan Melayu lah. Ya. Sebelum ini kita bergantung kepada cendekiawan orang putih. Cendekiawan Inggeris. Dan kita dapati pada zaman Za'bah ni, zaman menuntut kemerdekaan. Banyak hasil-hasil tulisan yang telah disiarkan dalam akhbar, dalam majalah, dalam buku-buku, kan? Melalui novel dan sebagainya, kan? Jadi mereka banyak menulis. Jadi bila mereka banyak menulis, dia seolah-olah ada satu kesepakatan macam mana cara nak eja. Seolah-olah bila diterbitkan, bila dia hantar kepada penerbit mungkin akan betulkan ejaan-ejaan silap. Jadi kat situ seolah-olah walaupun kita tidak ada masa tu, mungkin tidak ada satu buku panduan khas. Struktur pun tak adalah yang berstruktur tak ada. Panduan tu adalah. Mungkin daftar kata tu yang bercetak yang awal pun 1949. Tapi pada mereka awal tu semacam ada persetujuan nak eja. Cuma masih lagi ada perbezaan sedikit sebanyak. Za'bah dia telah mengumpulkan hasil-hasil penulisan orang-orang Melayu, penulis-penulis Melayu, guru-guru Melayu, dalam majalah, dalam surat khabar, buku dan sebagainya ini selama 40 tahun dia kumpul. 40 tahun ni kita kata daripada awal abad ke-19 tu sehinggalah tahun 1938 lebih kurang, kalau kita tengok lebih kurang 40 tahun. Dia telah kumpul dengan satu daftar. Daftar yang dinamakan Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi. Daftar ejaan Melayu Jawi Rumi, dan dalam daftar tu dia mengambil sistem ejaan, kaedah ejaan yang telah digunakan oleh penulis Melayu dan guru-guru Melayu pada waktu itu. Jadi daripada situlah apabila dikumpulkan, diterbitkan, maka daripada situlah kita dapat satu panduan bagaimana penulis-penulis dapat panduan untuk menulis secara lebih seragam, sehinggalah DBP ditubuhkan dan mengambil peranan apa yang telah dibuat oleh Za'bah tadi, telah menambah baik ejaan Za'bah dan telah keluar satu pedoman ejaan Jawi yang disempurnakan pada tahun 1986. Saya tak ingat dah sebenarnya soalan apa tadi. Saya betul. Pasal itulah. Betul, menjawab soalan tu. Okey. Saya rasa kita ni terlajak jauh ni doktor. Tak susah nak dapat 30 minit ni kan. Kita berhenti sekejap. Kita akan sambung selepas ini dengan soalan-soalan yang lebih hangat. Selepas ini kita akan menjawab tentang trauma ataupun ketakutan tentang Jawi kepada sesetengah pihak dalam negara ini. Untuk itu kita berhenti seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi. Tadi kita dah berehat sebentar. InsyaAllah saya cuba upaya untuk yang kali ini untuk saya lebih terkawal ni. Saya dengan doktor tadi, dia banyak tu, dia punya rasa macam dalam kepala tu meletup-letup nak bertanya. Okey, baik. Seperti yang kita janjikan sebentar tadi, sebelum kita berehat, kita akan menjawab beberapa soalan yang ataupun perbincangan yang panas sebelum ini tentang dalam negara kita yang majmuk ni. Saya rasa benda ni ada silap faham semata-mata doktor kan, tentang ada setengah yang tidak selesa ataupun menganggap Jawi ini sebagai satu ancaman yang menimbulkan ketakutan, ada yang trauma. Macam doktor kata tadi lah, ada setengah tempat yang bila nak letak tulisan Jawi itu dalam kepala surat ataupun bersama dengan nama jalan, dia menimbulkan satu ketidakselesaan kepada sesetengah pihak. Mesti ada puncanya, dan saya rasa doktor ada jawapan
yang boleh untuk kita kongsikan bersama dan membetulkan persepsi yang selama ini mungkin disebabkan tidak ada kefahaman dan penjelasan. Sila Doktor. Ya, terima kasih Cik Kamarul, para pendengar dan penonton podcast Audiosiar Berilmu Berbakti ini. Tentang salah faham, dia bersifat persepsi sahaja. Sebenarnya sebenarnya tulisan Jawi kalau kita tengok zaman sebelum merdeka, dia bersifat inklusif. Maknanya dia digunakan oleh semua kaum di negara kita. Bukan eksklusif macam hari ni. Bukan eksklusif macam hari ni. Sebenarnya hari ni pun tak eksklusif juga. Sepatutnya. Sebenarnya inklusif juga. Cuma kita tak nak, cuma kita seolah-olah ditutup. Ditutup. Cuba tengok makanan-makanan yang dikeluarkan oleh bangsa Cina, bangsa India di Malaysia. Ada tak tulis Jawi? Ada. Kan? Inklusif tu. Dia inklusif. Kan? Jadi kita tengok kat sini bahawa sebenarnya tulisan Jawi ini sebenarnya dia sepatutnya bersifat inklusif lah, bukan eksklusif untuk orang Melayu sahaja. Sebab tu kalau kita tengok dari segi sejarah, hubungan luar pun kita gunakan tulisan Jawi, kan? Surat menyurat tulisan Jawi, sama ada dalam negara, luar negara. Bahkan kalau kita tengok zaman Kesultanan Melayu Melaka, Undang-Undang Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, semua tulis dalam Jawi. Inklusif lah. Bersifat inklusif. Dan kalau kita tengok kitab-kitab, buku-buku ilmiah yang ditulis pada zaman sebelum kemerdekaan, pada abad ke-19, abad ke-20, banyak lagi menggunakan tulisan Jawi, walaupun bahan-bahan itu bersifat ilmiah, bersifat ilmu-ilmu moden seperti matematik, sains, perubatan dan sebagainya. Yang boleh dibaca dan difahami oleh pelbagai lapisan masyarakat. Jadi dia memang bersifat inklusif. Dia satu aksara, dia sejenis aksara yang menyatukan pada asalnya. Betul. Sebab itulah satu-satunya tulisan rasmi sehinggalah pada tahun 1963. Bahkan sebab itu kita tengok perisytiharan kemerdekaan pun ditulis dalam tulisan Jawi, bukan tulisan Rumi pun. Kan? Cuma pada 1963 tu disebabkan ada permintaan, disebabkan pengaruh bahasa Inggeris dan sebagainya, maka di sana berlaku suatu perubahan dalam kalangan masyarakat kita sendiri yang lebih cenderung kepada penggunaan tulisan Rumi berbanding dengan tulisan Jawi. Sebab itu kita pun ada juga mengikut kehendak masyarakat itu sendiri. Jadi persepsi negatif ini bermula apabila kalau kita tengok dari segi sejarahnya, apabila laporan Razak pada tahun 1956 telah mewajibkan pembelajaran tulisan Jawi ini kepada murid-murid yang beragama Islam. Jadi apabila disebutkan wajib kepada murid-murid beragama Islam, jadi murid-murid yang tidak beragama Islam tak wajib belajar. Dia package macam dia bungkus macam tu. Jadi pada waktu itu dia berlaku suatu pembahagian mata pelajaran bahasa Melayu, satu bahasa Melayu yang ada Jawi, satu bahasa Melayu ataupun lebih dikenali sebagai bahasa kebangsaan yang tidak ada Jawi. Jadi dah berlaku seolah-olah dualism lah dekat situ. Jadi di sinilah apabila berlaku pembahagian seperti ini, jadi perkembangan itu mula berlaku perbezaan di antara orang Melayu Islam dengan orang bukan Melayu dan bukan Islam. Mereka mendapat didikan yang berbeza. Satu belajar Jawi, satu tak belajar Jawi. Tetapi pada waktu itu masih lagi diajar bersama bahasa Melayu. Boleh tahan lagi lah. Maknanya sesiapa yang dalam kalangan bukan Melayu, bukan Islam yang nak mempelajari bahasa Melayu bersama komponen Jawinya, tidak ada masalah. Ada Jawi lagi maksud tu? Ada Jawi sebab dia bukan diajar bersama pendidikan Islam. Jadi pada waktu itu dia tidak ada masalah bagi orang-orang bukan Islam nak mempelajari tulisan Jawi. Tidak ada masalah sebab dia diajar bersama bahasa Melayu. Tetapi
berlaku suatu perubahan dalam sistem pendidikan di negara kita apabila selepas Akta 1963 tu yang memartabatkan tulisan Rumi sebagai tulisan utama bagi bahasa kebangsaan, maka kita dapati mungkin berlaku salah tafsir ataupun berlaku dikatakan macam pihak Kementerian Pendidikan pada waktu itu mengambil kesempatan daripada ini untuk memperkenalkan tulisan Rumi dalam sistem pendidikan Islam, dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Kalau tak silap itu nama dia pengetahuan agama Islam. Orang lama dia tahulah kan. Dan kita dapati buku teks pengetahuan agama Islam pun dicetak dalam Rumi pada waktu itu. Jadi itulah berlaku zaman kemalapan tulisan Jawi pada era 60-an 70-an. Lalu telah digubal satu kurikulum baru yang digunakan dikenali sebagai kurikulum baru sekolah rendah, KBSR dan KBSM selepas itu. Pada tahun 1983 diperkenalkan. Malangnya tulisan Jawi ni yang asal diajar bersama bahasa Melayu telah diajar bersama pendidikan Islam. Oh, tu dia punca ketakutan tu. Puncanya, jadi dia seolah-olah sudah bersifat eksklusif bagi Islam, murid-murid yang beragama Islam, pelajar-pelajar beragama Islam. Seolah-olah. Padahal sebelum tu tak macam tu. Sebelum tu diajar bersama bahasa Melayu. Saya di sekolah rendah sempat lagi belajar tulisan Jawi bersama guru bahasa Melayu. Di sekolah rendah. Tapi sekarang ni sudah tidak ada. Tetapi apabila kita nak kembalikan semula, nak masuk semula Jawi dalam bahasa Melayu, disebabkan mungkin di sekolah kebahasaan sudah ada pendidikan Islam Jawinya. Jadi kita nak bagi kesedaran bahawa sebenarnya Jawi ini bersifat inklusif. Lalu Menteri Pendidikan pada suatu ketika dahulu pada sekitar tahun 2020 Dr. Mazli Malik Menteri Pendidikan pada waktu itu, sebenarnya perancangan itu lebih awal lah kan. Katanya sejak daripada 2016 lagi ada perancangan itu, dan 2020 mula dikuatkuasakan di mana memperkenalkan tulisan Jawi dalam mata pelajaran bahasa Melayu bagi sekolah jenis kebangsaan. Jadi selama ini diajar bersama pendidikan Islam, tiba-tiba kita masuk dalam bahasa Melayu, jadi terkejutlah dia orang. Ya. Terkejutlah bangsa bahasa lain di negara kita. Satu generasi itulah yang sebelum tu tak terkejut pun. Sebelum tu tidak ada masalah. So generasi yang lepas 63 tu? Jadi generasi lepas 1983 tu lah. 63? 1983. 83. Sebab KBSR diperkenalkan tu, bahasa tulisan Jawi diajar bersama pendidikan Islam. Jadi setelah tu 2020 tu dah berapa puluh tahun dah. Generasi itu dah besar, dah dewasa dah. Daripada 83 sampai 2020 satu jurang masa yang lebar. Jadi apabila kita nak kembalikan semula kepada bahasa Melayu, dia macam seolah-olah bagi yang tidak faham sejarah, tidak faham bahawa Jawi itu bersifat inklusif. Jawi itu sebenarnya tulisan bagi bahasa Melayu, bukan agama Islam. Tetapi oleh kerana bermula 1983 itu diajar bersama pendidikan Islam, timbul persepsi negatif. Dia mengaitkan Jawi itu dengan agama. Jadi dia mengaitkan Jawi itu dengan agama. Padahal Jawi itu hakikatnya tulisan bagi bahasa Melayu. Kalau kita bagi orang Arab baca tulisan Jawi, dia tak boleh. Dia tak boleh sebab bahasa Melayu. Ya. Kan? Jadi sebab itulah persepsi ini perlu dibetulkan terlebih dahulu. Ya. Pada saya, apa yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dalam mata pelajaran bahasa Melayu, sekolah jenis kebangsaan itu satu benda yang wajar diterima, disokong oleh semua pihak. Sebab kita perkenalkan je. Perkenalkan maksudnya jatah-jatah negara, misalnya simbol-simbol negara yang ada tulisan Jawi. Itu saja kita nak perkenalkan supaya mereka apabila mereka lihat jatah negara bersekutu bertambah mutu, mereka boleh baca. Baru faham kan? Ya. Sebagai rakyat Malaysia kan.
Banyak lagi simbol-simbol yang menggunakan. Banyak simbol-simbol dan sekarang ini pun apabila kerajaan memperkasakan semula tulisan Jawi, kita dapati bukan saja kerajaan Malaysia tetapi dia disahut oleh kerajaan-kerajaan negeri seperti negeri Kelantan, Terengganu, Pahang yang telah mewajibkan tulisan Jawi di papan-papan tanda. Jadi kalaulah kita tidak mengambil endah, kita buat tak tahu saja perkembangan tulisan Jawi ini, mungkin suatu ketika kita juga akan ketinggalan pergi ke tempat-tempat yang tidak ada tulisan Rumi misalnya. Ada satu tempat misalnya walaupun di negara kita pun ada, mungkin di Kelantan, Terengganu, ada setengah tempat tu yang langsung tidak ada tulisan Rumi. Misalnya pernah seorang kawan saya pergi ke negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam lagi awal dia mempertabatkan tulisan Jawi ni. Dia mula mewajibkan di papan-papan tanda ni sejak 1988, lebih awal daripada Kelantan, Terengganu lagi. Okey, jadi apabila ada pesyarah kita pergi ke Brunei, apabila dia nak masuk sebuah restoran, dia ialah kita bila nak masuk restoran mestilah mencari yang halal. Ya. Jadi kalau kat Malaysia ni, kalau tulisan Jawi tu seolah-olah sinonim dengan halal. Tapi di sana tidak. Bila dia pergi, dia masuk, dia tengok tulisan Jawi, dia masuklah. Masuk, tapi nasib baik dia pandai tulisan Jawi. Dia baca tulisan Jawi tu apa dia tulis? Makanan tidak halal. Ditulis dalam tulisan Jawi. Kalau tak faham. Kalau tak faham, sebab itu saya kata kena faham juga. Ya. Maknanya kita faham tulisan Jawi ini, tak kira kita kaum apa, bangsa apa, agama apa, suatu nilai tambah kepada kita kerana dia masih lagi boleh digunakan dalam konteks di Malaysia, masih lagi digunakan dalam konteks rasmi ataupun situasi rasmi. Macam tu kata dia ada jaminan dia dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan tidak ada siapa boleh bantah. Siapa boleh larang penggunaan tulisan Jawi. Malah kalau kita tengok di Singapura pun, di Singapura kad pengenalan rakyat Singapura yang beragama Islam masih lagi ditulis dalam Rumi dan Jawi. Kad pengenalan, identity card. Saya pernah tengok ada. Ada. Saya dapat studi 2 orang studi PhD dari Singapura. Dia tunjuk kad pengenalan, tulis atas tulis Rumi, bawah tulis Jawi. Tapi bagi orang Cina dia tulis kod Cina lah. Dia raikan lah. Dia raikan. Kan di negara Brunei pun kalau kita tengok wang kertas dia masih ada tulisan Jawi, di kad pengenalan dia pun ada tulisan Jawi. Maknanya masih lagi digunakan secara meluas dan sekarang ni ada kesedaran untuk mengekalkan kita punya warisan ini, suatu benda yang sangat berharga yang telah menjadikan orang Melayu dan orang-orang rumpun bangsa di Nusantara celik huruf sebenarnya. Bermula dengan Jawi itulah. Banyak jasa Jawi ini yang kita rasa kita tak boleh biarkan begitu saja berlalu. Ya betul lah. Kalau ikut, yalah, mana ada lagi sumber untuk celik huruf literasi ini? Jawi lah zaman-zaman dulu tu. Ya, itu satu-satunya. Rumi ini datang kemudian. Ya. Okey, baik. So mana puncanya sebab negatif ni timbul sebabkan dia pada satu masa dia datangkan Jawi, dia letakkan Jawi itu eksklusif dengan pendidikan agama Islam. Ya. Okay. Salah satunya lah. Mungkin juga sebab-sebab lain kalau kita tengok ialah bila Jawi ni dia gunakan dalam upacara keagamaan misalnya. Kalau kita tengok di masjid, di surau, sijil nikah orang Islam. Jadi dia tidak meluas buku-buku agama kan. Tak banyak novel-novel diterbitkan misalnya yang bacaan-bacaan umum yang menggunakan tulisan Jawi. Sebab apa? Sebab kita dah kekurangan orang yang betul-betul mahir membaca Jawi. Mereka lebih selesa dengan tulisan Rumi. Jadi kalau kita terbit majalah, buku dalam tulisan Jawi, kemungkinan untuk dapat pasaran itu pasaran yang luas itu kurang lah. Maknanya pasaran dia tak komersial lah kan? Dia untuk tak ada kurang lah dia ada commercial value. Tapi bukan untuk bacaan ilmiah. Commercial value ni maksud saya macam di produk-produk makanan, di papan-papan tanda, mereka masih lagi menedakkan tulisan Jawi tu. Tetapi
dari segi commercial value tu, dari segi penerbitan akhbar, penerbitan. Jadi orang sekarang ni tambah-tambah sekarang ni orang suka baca melalui handphone dan sebagainya kan. Jadi kita dapati memanglah syarikat utusan Malaysia yang menerbitkan utusan Melayu telah mengalami kerugian kerana surat khabar bukan kerana Jawi Sahat semata-mata, yang Rumi pun disebabkan ledakan teknologi maklumat dan komunikasi ini kan. Mereka lebih suka baca dekat handphone, maklumat dekat komputer dan sebagainya. Jadi tu doktor dengan ni macam mana doktor? Saya nak yang kita bincang sikit tentang tu. Jawi di era digital dah termasuk tu. Okey. Cabaran dia tu. Okey, jadi sekarang ini kalau kita tengok maklumat orang kata di hujung jari lah. Jadi sebenarnya sekarang ni sangat-sangat mudahlah untuk kita mengaplikasikan untuk menggunakan tulisan Jawi. Sama ada kita nak baca ataupun nak tulis. Sekarang ni kalau kita tengok di media-media sosial, akhbar-akhbar online, kalau dalam tulisan Jawi setakat ni yang ada akhbar online ni lah utusan Melayu sahajalah. Itu pun ada 1-2 muka surat saja yang bertulisan Jawi. Masih ada sampai sekarang. Ya. Dan media sosial pun sekarang ini dia atas kita lah, kita nak ke tak nak kan. Dulu kerajaan pernah pada tahun 2019 menggalakkan seluruh rakyat Malaysia menggunakan tulisan Jawi, terutama pada hari Jumaat. Kerajaan Jemaah Menteri Kabinet telah mengisytiharkan hari Jumaat sebagai hari Jawi. Sebab itu kita tengok setengah-setengah tempat-tempat kaki tangan kerajaan, setengah jabatan kerajaan, apabila hari Jumaat dia tukar pakai name tag tulisan Jawi. Ada tanda nama dia. Tanda nama tulisan. Dan kita UPM pun ada buat. Ya. Setengah-setengah jabatan ada buat name tag dalam tulisan Jawi. Ada juga yang buat Jawi dan Rumi. Jadi itu satu inisiatif yang sangat baguslah. Bagi usaha untuk memperluaskan penggunaan tulisan Jawi. Dan kita dapati macam setengah negeri seperti negeri Johor, Jabatan Agama Islam mereka telah mewajibkan surat menyurat dalam tulisan Jawi. Begitu juga kalau kita tengok di Perak pun sama, dia berusaha ke arah itulah. Jadi kalau kita tengok penggunaan tulisan Jawi ini secara meluas, sudah meluas. Jadi nak tak nak kita perlu berjinak-jinak dengan teknologi ini. Kerana mungkin orang tu boleh tulis tapi nak menaik, nak buat format dan formatting dan sebagainya, mungkin nak kena ada kemahiran juga. Jadi sebab itu kalau kita tengok sekarang ini kita dapati banyak aplikasi-aplikasi Jawi lah. Dalam Android, dalam iOS, dalam website dan sebagainya yang kita boleh gunakan. Dan bukan setakat kita boleh rujuk. Kalau kita nak rujuk, misalnya DBP sendiri pun telah membangunkan PRPM, Pusat Rujukan Persuratan Melayu, yang pelbagai maklumat kita boleh rujuk. Sama ada kita nak tengok makna dia, terjemahan dia kan, sama ada dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu. Dan di samping itu ada juga tulisan Jawi. Dia punya entry, kata masukkan dalam kamus tu telah dimasukkan dalam PRPM. Dan di sebelah dia ada entry kata masukkan, kemudian dia ada cara sebut. Cara sebut dalam bahasa Melayu ni dia tidak susah, kecuali ipepe italin je lah yang dibezakan, sama ada semak atau semak kan. Yang itu satu, dan di sebelah itu dia ada tulisan Jawi. Dia ada tulisan Jawi dalam PRPM itu sendiri. Jadi kita boleh rujuk kalau kita tak tahu macam mana cara nak eja macam mana kan. Kadang orang kata ejaan sentiasa berubah-ubah lah apalah kan. Kita berubah tu sebab masyarakat yang nak perubahan kan, bukan kita pandai-pandai buat perubahan. Jadi kalau lah tak pasti, kita boleh rujuk PRPM. Tak ada isu lah di era digital kan? Tak ada isu di era digital. Malah untuk urusan surat menyurat apa semua, kalau kita nak taik banyak, nak buat khutbah Jumaat misalnya, khutbah Jumaat di Selangor, di Perak, setahu saya kebanyakan negeri masih lagi ada versi Jawinya. Jadi kalau nak buat khutbah tu dalam banyak patah perkataan juga, dalam mungkin 4,000 5,000 patah perkataan juga. Kalau kita nak type dengan kita tak ada kemahiran, lambat. Tapi sekarang sudah ada teknologi untuk menukar huruf Jawi Urumi kepada Jawi. Oh, dia tu tukar? Boleh terus tukar dalam beberapa saat sahaja.
Sekarang ni apa yang saya ingat, kita ada misalnya I Jawi Makmur yang dibangunkan oleh Munshi Dewan Jawi Pahang dengan dibangunkan oleh Majlis Ugama Islam Pahang dengan kerjasama Munshi Dewan Jawi Pahang. Dia ada I Jawi Makmur. Kalau para penonton nak cuba, boleh cari je dekat Google I Jawi Makmur, ataupun dekat Android ada, dekat iPhone pun ada. Type je I Jawi Makmur, kan, insya-Allah akan jumpa app tersebut. Ataupun kalau dalam komputer ada website tersebut, saya pun tak tahu ada had patah perkataan. Ada setengah Jawi translator, kita namakan Jawi translator ni, ataupun pengalih huruf Jawi Rumi ke Jawi ini. Sebenarnya banyak. Kita ada ijawi.net, kita ada ijawi to you. Ijawi 7 ni dia lebih pada Android lah. Tapi ijawi.net ni dia boleh komputer lah, website. Tapi Ijawi Makmur ni mana-mana boleh, Android boleh, website boleh, dan juga iPhone pun boleh. Dan kalau saya tengok, orang kata iPhone dulu tak mesra Jawi, sekarang dah mesra dah. Kita type Rumi, kita tekan space, terus dia tukar Jawi. Pun ada di iOS keyboard iOS. Ada keyboard yang seperti itu. Jadi banyak sekarang ni orang kata nak tak nak saja. Lebih mudah lah betulnya tu. Sekarang ni kalau nak cuba, kalau ada siapa nak cuba, boleh cuba Jawigram dekat Telegram. Pergi buka Telegram tu, kan ada search dekat atas tu. Type Jawigram. Dia punya simbol dia JG. Jawigram tu, tulislah berapa banyak perkataan kat situ, ataupun kita copy paste. Surat, kita buat satu surat, kita ambil surat tu, kita copy, kita pastekan dalam Jawigram tu, kita tekan enter je, dia keluar. Yang pertama dia akan keluar perkataan demi perkataan. Kedua dia akan keluar karangan. Yang kita buat tu karangan, dan kita boleh copy paste sahaja. Tapi kena semak lah. Ya kena semak jugalah. Kena semak sebab semak kebanyakan Jawi translator ini dia pakai database daripada Dewan Bahasa dan Pustaka juga, RPM tu juga. Tapi tak banyaklah kerja berbanding nak buat sendiri tu kan. Betul. Tak banyak kerja. Tapi itulah, nak kena ada ketelitian jugalah. Ketelitian juga, sebab saya pernah tengok juga apabila mungkin saya tak tahulah dia guna ke Jawi translator atau silap type. Misalnya nifak jadi infak misalnya. Itu satu benda yang nampak kalau sekali tengok macam hampir sama, tapi dia mempunyai makna yang sangat berbeza. Tapi kita maknanya kemudahan itu ada. Cuma tinggal lagi kita perlu semak dulu sebelum kita nak terbitkan ataupun kita nak sebarkan. Okey, jadi dia tidak ada masalah. Sekarang ni kalau kita tengok di kedai-kedai komputer pun dia ada jual stiker. Stiker untuk keyboard Arabik. Bahkan stiker untuk keyboard Jawi pun ada. Yang khas untuk Jawi. Yang khas untuk Jawi. Boleh cuba tengok dekat online, dekat Shopee ke, saya tak pastilah, mungkin ada. Sebab saya pun guna yang Arabik je. Boleh juga lah pakai Arabik. Boleh pakai Arabik. Jadi kita, yalah itu kalau kita nak menaip dalam Jawi lah. Tapi kalau kita nak guna Jawi translator tu tak perlu type je, kita type dari Rumi tak apa. Kita boleh tukar. Jadi Jawi era digital ini sangat-sangat membantu kita lah. Untuk kita terus menggunakan tulisan Jawi dan menyebarkannya. Sebab tu kalau kita tengok dalam Instagram pun dah ada orang mula menulis Jawi, dalam Facebook ada, dalam Telegram, dalam WhatsApp. Kita tengok Jawi ni di merata-rata tempat lah. Bukan asing lagi lah. Bukan di merata-rata tempat. Cuma mungkin buat masa sekarang ni tidak banyak. Tidak banyak. Jadi sebenarnya peranan kita lah. Peranan kita untuk menyebarluaskan penggunaan tulisan Jawi, kerana rata-rata orang Melayu, khususnya orang Melayu lah, rakyat Malaysia khususnya orang Melayu, dia masih lagi sayang kepada tulisan Jawi. Malah dia akan rasa malu sekiranya dia tak tahu tulisan Jawi. Ya, Jawi tu macam identiti. Identiti, betul. Dia identiti kita. Kalau saya selalu tanya orang, pandai tulis Jawi ke tak? Dia kata pandai. Dia nak jawab tak pandai tu segan. Segan. Dia rasa malu. Walaupun mungkin dia tak pandai. Mengaku dulu. Mungkin dia tak pandai. Sebab tapi dia Melayu. Kadang-kadang dia berlapik, dia kata saya pandai tulisan Jawi, tapi kata tulisan Jawi lama lah, dia kata. Tulisan Jawi sekarang ni dia macam susah sikit. Sebenarnya tulisan Jawi sekarang ni lagi senang daripada Jawi dulu. Kan? Dulu kalau kita tengok eja topi tupai sama aja. Atau apa ya, boleh baca topi, boleh baca tupai. Sekarang kita dah bezakan.
tupai tawaw pa alif ya tambah alif. Jadi senang kita baca. Jadi sebab itu kita ialah belapan dada lah. Dengan perubahan-perubahan ejaan, jangan kerana ada berlaku perubahan ejaan ni kita tak nak guna Jawi. Ada sebab kita buat tu. Ada sebab kita buat, dan lagipun maklumat di hujung jari kan. Bila-bila masa kita boleh belajar pembelajaran tidak terbatas, pembelajaran sepanjang hayat kan. Jadi kita dengan penggunaan medium digital, medium internet dan sebagainya, ini sangat-sangat membantu dan seharusnya kita manfaatkanlah. Betul, dari segi ni usaha-usaha pejuang-pejuang, pengamal-pengamal Jawi, saya kenal lah doktor dia sebagai seorang presiden kepada satu NGO penjawi Penjawis. Penjawis. Macam mana dari segi peranan yang dimainkan untuk mengembangkan je ni? Mungkin kita boleh kongsi tu. Okey, para penonton yang dihormati sekalian, di Malaysia sekarang ni sebenarnya banyak persatuan-persatuan Jawi yang tumbuh sebenarnya. Oh, bukan penjawi sajalah kan? Bukan penjawi sahaja. Kita ada misalnya, tapi ini semua kawan-kawan kita lah. Ya. Dia sebenarnya yang paling lama dulu Penjawim lah, Persatuan Pencipta Tulisan Jawi Malaysia. Tetapi ada masalah sikit, telah dibubarkan, dan chapter Selangor pada waktu itu telah menubuhkan satu persatuan Persatuan Pencipta Tulisan Jawi Selangor untuk peringkat Selangor sahaja, dan bernaung di bawah Majlis Agama Islam Selangor sebagai PIBK, Persatuan Islam Bukan Kerajaan. Jadi saya sebagai yang dipertua lah, dan kita mendapat dana daripada Majlis Agama Islam untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang berkait dengan Jawi. Banyaklah aktiviti kita telah jalankan, termasuklah kursus dan sebagainya, dan yang sedang berlangsung sekarang ni kita buat pengajian kitab Turah Jawi. Sebab sesuai dengan peranan MAIS lah. MAIS sebagai Majlis Agama Islam Selangor yang mementingkan aspek-aspek akidah, fardu ain dan sebagainya. Jadi kita buat serampan dua mata, samping kita belajar ilmu agama Islam, dalam masa sama apabila kita menggunakan kitab Turas Jawi, kita dapat belajar Jawi lama. Sebab apa? Sebab biasanya bila orang boleh baca Jawi lama, dia akan mudah baca Jawi baru sekarang ni. Satu lagi disebabkan kalau kita tengok banyak kitab-kitab dulu lama, kitab-kitab sama ada kitab-kitab agama, kitab-kitab ilmu moden dan sebagainya, belum lagi diterokai. Ya betul. Jadi disebabkan itu, dan sekarang ni di pondok-pondok masih lagi mengadakan pengajian kitab Turas Jawi ini. Jadi kita dapati program seperti ini perlu diperluaskanlah. Sekarang ni kita masih buat secara dalam talian. Boleh mengikuti perkembangannya dalam Facebook Penjawis lah. Kita akan siarkan program-program kita di situ. Dan boleh ikuti program kita, walaupun kita buat kita bernaung di bawah MAIS Selangor. Tapi bila kita buat dalam talian ni, kita buka semua lah. Kita dapat manfaat tu luas lah. Dan alhamdulillah kita dapat penyertaan daripada Thailand. Penyertaan daripada Singapura. Antarabangsa ke? Antarabangsa, alhamdulillah. Sebab di negara-negara mereka pun mereka ada usaha untuk mementampakkan tulisan Jawi ini. Di selatan Thai pun di setengah-setengah universiti mula diajar. Di sekolah-sekolah tu memang dah lama lah. Mereka tulisan Jawi kalau di selatan Thai, di 3 buah wilayah tu, dia memang tulisan rasmi bagi bahasa Melayu tulisan Jawi, satu-satunya. Dia tak ada tulisan Rumi. Ada tulisan Rumi tapi untuk tujuan lain lah. Tapi untuk bahasa Melayu, mereka tulisan Jawi merupakan satu-satunya tulisan rasmi bagi mereka. Ni lah dia eksklusif kat situ kan? Dekat bahasa Melayu lah kalau di sana. Ya, bahasa Melayu lah, untuk bahasa Melayu. Sebenarnya kita pun juga untuk bahasa Melayu. Sebab kita tulisan Jawi ni sebenarnya dia tidak sesuai untuk bahasa Inggeris pun. Sebab dia punya sebutan Melayu itu lebih sesuai dengan huruf-huruf tambahan. Misalnya kalau bahasa Inggeris, misalnya measure kan, measure kita nak ukurkan measure kan. Measure tidak ada dalam Jawi.
Zh itu. Fonetik dia punya bunyi tu tak bunyi ada. zh tak ada. Kita kalau sama ada kita akan ajar meza ataupun meja. Dia tak boleh zh tak ada. Bahkan dalam sebutan Melayu pun memang zh tidak ada. Tak ada zh tak ada. Genre kita sebut genre. Betul. Jadi sebab itu ada benda-benda yang kadang-kadang kita perlu tahu kesesuaian dia lah untuk penggunaan. So persatuan ni dia bergerak di Selangor dari segi ahli macam mana? Dia punya sambutan dia. Setakat ni alhamdulillah walaupun ahlinya tak dalam sekitar ratusan sahaja. Ramai lah tu. Tetapi dia cukuplah untuk kita gerakkan persatuan dan alhamdulillah sekarang ni kita masih lagi aktif. Masih lagi aktif. Ratusan ni yang aktif lah ni, yang bersemangat tu. Yalah ahli pun ratusan jugalah. Biasalah persatuan ni yang apa ni orang kata NGO kan. Yang bersemangatnya tak ramai lah kan. Tapi alhamdulillah masih lagi aktif, masih lagi hidup. Selain itu kita ada Persatuan Munshi Dewan Jawi lah. Ini di Benawang di bawah? Dia benar NGO jugalah. NGO juga? Persatuan Munshi Dewan Jawi. Munshi Dewan Jawi itu sendiri ditauliahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebab tanya sebab ada dewan tu, Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi mereka tubuh. Sekarang ni kita ada lebih 100 orang Munshi Dewan Jawi. Dia punya kemampuan tu maksud yang jadi munshi tu maksud dia boleh mengajar ke macam mana? Dia tujuan dia kita melatih supaya dia layak mengajar lah. Mengajar dari segi mengajar Jawi lah. Tulisan bacaan semua. Tulisan bacaan semua. Dan sekarang ni hampir di seluruh negeri di Malaysia ni kita ada Munshi Dewan Jawi lah. Jadi mereka bergerak untuk mengajar kemahiran menulis dan membaca Jawi lah. Dan mereka pun ada persatuan yang berdaftar. Persatuan Munshi Dewan Jawi, daripada Penjawis, Persatuan Pencipta Tulisan Jawi Selangor yang berdaftar, dan banyak lagi sebenarnya persatuan-persatuan, mungkin ada yang berdaftar, ada yang tidak berdaftar. Kita ada misalnya Aujad, kita ada Az-Zahra di Kelantan. Banyaklah sebenarnya. Boleh hubungilah kalau nak memerlukan kepakaran untuk mengembangkan Jawi, boleh hubungi Penjawis dengan boleh insya-Allah. Insya-Allah akan datang kita akan sedang merancang kita buat MOU lah dengan sebuah universiti untuk kita kembangkan lagi pengajaran dan pembelajaran tulisan Jawi ataupun penyelidikan berkaitan tulisan Jawi ke universiti-universiti lah. Itu nampak lagi berstruktur lah. Selain daripada di sekolah-sekolah lah. Kita pun dah setengah jam lebih Doktor. Saya rasa kita dah di akhir kita punya rancangan kali ini. Menarik. Banyak persoalan-persoalan yang selama ini menjadi yang sensitif, yang tak dibincangkan, kita dah beri penjelasan. Saya rasa yang pertama tadi macam Doktor bincang lah, yang kita bincang pasal ketakutan atau salah faham terhadap tulisan Jawi. Untuk yang di akhirnya, mungkin Doktor kita boleh Doktor silakan untuk menyampaikan kepada penonton dan pendengar tajuk Jawi Aksara dari Sebuah Tamadun ni mungkin kepada orang yang masih ada minat ataupun mereka yang masih ada keraguan tentang Jawi. Silakan Doktor untuk pesanan untuk Jawi ni sebagai identiti bangsa Melayu dan untuk kegunaan yang bersifat inklusif sepatutnya. Silakan. Okey, terima kasih Cik Kemaru. Kita sebenarnya kita bernasib baik kerana kerajaan sendiri mengambil berat tentang tulisan Jawi dengan memperkenalkan Hari Jumaat Hari Jawi, menggalakkan tulisan Jawi di papan-papan tanda, termasuklah kerajaan negeri dan sebagainya. Jadi usaha ini perlu disambut. Usaha ini sebenarnya kita pada waktu masa tu KEWA ni Kementerian Kesenian dan Kebudayaan macam tu lah lebih kurang. Warisan KEWA. Pada tahun 2006 tu telah memperkenalkan suatu kempen Semarak Jawi. Dan telah diamanahkan kepada Pusaka Negara Malaysia untuk membuat program-program Semarak Jawi dan sampai sekarang dia masih berjalan sejak 2006. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita tengok program-program Semarak Jawi, program termasuklah di Radio IKIM yang saya sendiri terlibat sebagai pembimbingnya sejak daripada 2012 lagi sampai 2022, terhenti sekejap, mungkin akan disambung balik insya-Allah selepas ini, doakan insya-Allah. Okey. Jadi sebenarnya usaha tu sangat sangat relevan, sangat signifikan. Tetapi kalau kita tidak sambut, dia akan dibiarkan begitu sahaja. Jadi sebab itulah saya menyeru kepada siapa yang mendengar, menonton rancangan ini supaya kita menyambut
tagline saya masa saya di Radio Iking dulu apa ni, hari ini dah tulis Jawi ke belum? Kan dalam hari ini dah tulis Jawi ke belum? Maknanya hari-hari kita tulis Jawi walaupun tak banyak. Assalamualaikum dalam Jawi. Tapi sekarang ni ada kemudahan penggunaan stiker-stiker, kita boleh gunakan stiker tu. Kalau malah nak tanya Assalamualaikum dalam Jawi, terima kasih dalam Jawi, kan, Alhamdulillah dalam Jawi, takziah dalam Jawi, tahniah dalam Jawi. Kita boleh semarakkan. Kalau kita tak malas nak type pun, kita ada stiker-stiker yang kita boleh save dalam phone kita, kita gunakan. Sekurang-kurangnya ada penggunaan, tak banyak, sedikit. At least ada istiqamah lah, konsisten. Istiqamah. Kalau tak boleh setiap hari pun, setiap minggu, setiap bulan. Setiap bulan tu lama sangat tu. Tapi ada, kita gunakan. Sekarang ni kita dah ada, kalau sempena bulan Ramadan dekat ni kan, cuba kita dapatkan, ini apa ni cadangan saya lah, cuba dapatkan Quran terjemahan Jawi. Kita ada Mushaf Al-Farid, kita ada Nashrul Quran. Tapi kalau yang nak yang klasik, yang lama sikit, kita ada Tafsir Risa Osmani lah, masih ada di pasaran. Yang tulisan Jawi, terjemahan dia dalam Jawi. Jadi kalau kita dapat, boleh dapatkan. Tapi yang Mushaf Al-Farid dengan Nashrul Quran ni memang ikut Jawi DBP. Jawi moden, yang mudah dibaca, mudah difahami. Jadi alangkah baiknya kalau kita baca Quran, di samping kita cuba memahami maknanya, kita dapat memahami dan menguasai Jawi tu lah. Mempelajari tulisan Jawi itu sendiri, kita mengasah. Mungkin kita dah ada bakat tulisan Jawi. Bila kita baca terjemahan Al-Quran tu dalam tulisan Jawi, dia dapat mengasah bakat kita yang mungkin makin lama makin terpendam, makin lama makin hilang. Jadi bila kita baca balik, dia akan mengasah balik. InsyaAllah lama kelamaan kita rasa sudah biasa dengan Jawi. Bila kita dilantik jadi imam, baca khutbah pun kita pilih teks Jawi, kan? Kita jangan pilih teks Rumi, kan? Sepatutnya kita pilih teks Jawi. Cabar diri. Cabar diri sendiri. Kalau mana yang jadi khatib tu, ambil yang bersih Jawi, baca yang bersih Jawi. Kalau tak confident, baca dululah sebelum naik mimbar. Ya. Kan termenung dia tak tahu nak baca. Jadi sebab itu inilah langkah-langkah yang usaha. Selain daripada kita tulis di media-media sosial. Kalau buka FB saya, banyak tulis Jawi lah daripada Rumi. Tapi kadang-kadang ada benda-benda nak kena kongsi dalam Rumi juga, macam promosi ke apa. Takut nanti orang tak baca. Okey, wallahualam. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, nampaknya kita dah sampai ke hujung rancangan. Banyak manfaat yang kita dapat daripada Dr. Adi Hassan hari ini dengan topik Jawi Aksara dari sebuah tamadun. Doktor jangan serik, Doktor. InsyaAllah saya rasa macam banyak persoalan-persoalan lagi yang boleh kita jawab, pemahaman tentang Jawi. Tuan-tuan dan puan-puan penonton, pendengar, kalau ada cadangan ataupun persoalan-persoalan yang tuan-tuan nak kita bincang ataupun kita jawab berkaitan dengan Jawi, tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube kita. InsyaAllah kita akan jemput lagi Dr. Adi untuk menjawab segala persoalan-persoalan yang tuan-tuan kemukakan. Sekali lagi terima kasih Doktor. Sama-sama. Alhamdulillah. Dengan itu, terima kasih kepada semua penonton dan pendengar yang setia bersama dengan kita daripada awal hingga kepada akhir rancangan hari ini. Sejam lebih juga nampaknya Doktor. Selesailah kita pada hari ini. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Waalaikumsalam.